Okay, this is the second part, continuing from the first cut just now. Okay, we stop at the pillars that the Islamic religion teaches as the basic of becoming a Muslim. And before talking about the pillars, I do want to add up. When we want to elaborate things, explaining information and give example about the content, I taking from my experience and reading, divided the stages of knowledge kan. Okay, saya membahagikan peringkat ilmu ni kepada 4 bahagian secara mudah untuk student, especially I always share this in the class and to understand the level of knowledge different when you are very young and until adult right now. Okay, number 1, please put this in your notes and later on snap it and share to me. Okay, to fulfill the task. Okay, number 1, listing down. Okay, level of knowledge, peringkat pengetahuan. Yang pertama ialah senaraikan. Okay, make it in a bracket. Senaraikan ni prasekolah, preschool. List down is the knowledge of preschoolers. So meaning that meaning kalau kita tanya kanak-kanak, boleh tak dia list down pillars in Islam, pillars of iman? If they can, that's normal, because at that stage they learn about listing the pillars. Okay, number 1. Number 2, understanding / meaning. Okay, this is the stage of primary school. Make it in a bracket. Okay, untuk sekolah rendah, peringkat dia ialah kefahaman dan makna. Maknanya datangnya kefahaman tu daripada makna di sebalik listing tadi. Okay, contoh kita dah list rukun Islam and then rukun iman. Apa maksud setiap rukun yang kita list tadi, yang telah tersenarai itu? Boleh tak kita memberi makna dia? Mungkin sebahagian daripada kita memberi maksud dari sudut kefahaman kita. Tapi kalau kita ingat balik, if we refresh and recall what we have learned in the school time, yes, we do have the exact meaning of each pillars. We call it istilah, lughah dan sebagainya lah. Apa dari maksud syarak kan? Okay. Ada keformalan, kerasmian dalam makna itu sendiri. Meaning it's not just, for example bila cerita pasal solat ramai orang kata solat ialah doa, solat ialah tiang agama. Okey, itu mungkin dari kefahaman kita dan juga sebahagian daripada maksud yang dimudahkan. Tetapi ada istilah yang tepat untuk menggambarkan apa itu solat. Okay, later on we discuss about it. Macam juga puasa kan. Ramai orang kalau tanya puasa, full mark boleh jawab, because it's like something that you do every year. But solat that you need to do every day, miss out. It's not trying to blame others or looking at your faults, no. Even when you ask others, when you ask older than you, even your parent, maybe your siblings, your uncle and auntie, they might also lost this. Dan kadang-kadang kawan-kawan yang kita nampak Islamik pun terlepas pandang benda ni. Okay. Sebab tu kena come back to this level of knowledge. Okay. Number 3. Tadi number 2 meaning, understanding. Okay. Number 3, practical. Practical mean you know how to do it. This is the secondary level, sekolah menengah. Okay, write down. Sekolah menengah kita dah mula buat. Walaupun sebenarnya kita dah mungkin buat awal. Kadang-kadang awal lagi pun sekolah rendah dan juga prasekolah dah mula buat. It's good, but this is the time that when you practice it, it shows some meaning. It shows some commitment.
It's your rights to do it. It's your responsible to perform it. Kan? Dah sampai masa, especially when you are baligh. Okay. Dan this is where you do it correctly, and you do it with full enthusiastic, kan? Mula nak buat, okay, sepatutnya lah, okay. Level yang dah tahu caranya nak buat macam mana. Number 4 is this time, is diploma level ni. Okay, apa pengetahuan dia? Analyze, write down, analyze, menganalisa. Okay, something to think about and contemplate or to ponder upon. Okay, saya ulang. Yang pertama ialah senaraikan prasekolah. Yang kedua, makna kefahaman sekolah rendah. Praktikal, perlakuan, perbuatan sekolah menengah. Dan yang terakhir, untuk diploma level kita panggil analyze, analisa. Okay, sebenarnya banyak lagi level, tapi sebab you guys up to this stage, so saya bincang takat tu lah. Dia ada next other stage, sampai tahap adult, kan? It should be how, okay, at least we are in the stage of study, and this is the level of our study right now. We're going to discuss up to this point, and what I mean by this level of knowledge, and how to apply it in the pillars just now, and the question of Muslim as a basic. Okay, saya percaya sekarang semua yang tengah fokus dengar ni, tulis, senaraikan pun. Sebab tadi saya dah bagi tahu, kan, okay, tolong senaraikan rukun yang ada. Dan kita dah bahagikan, rukun yang ada ialah rukun Islam dan rukun iman. Macam mana kita tahu? Adanya satu hadis, di mana hadis ni sangat bermakna. Terdapat satu kejadian, fenomena yang berlaku ketika penyampaian hadis ni. Bermaksud ketika Nabi bersabda perkara ini, yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita, dia ada kejadian dia. Okay, peristiwa itu kehadiran seorang pemuda. Sengaja saya ceritakan untuk memberi impact kepada kandungan hadis ni. Sebab kalau kita nak faham sesuatu hadis, kata ulama hadis atau kita panggil muhaddisin, kita kena tahu konten dia dan konteks dia, isi dia dan keadaan yang berlaku tu. Okey. Keadaan yang berlaku ni berkaitan dengan seorang pemuda yang datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ketika Nabi bersama sahabat sedang berkumpul dan Nabi sedang mungkin menyampaikan maklumat, bercerita, datang pemuda tadi. Dan sangat menghairankan kerana pemuda tadi tu di kalangan para sahabat seperti orang asing. Ni bukan macam yang kita kenal. Okay. Sedangkan penampilannya kelihatan seperti orang yang berada di persekitaran kawasan mereka. Sebab kawasan Arab ni, kan, ni pun dia dipetik daripada cerita ustaz lah. Okay. Dan dia kata kawasan Arab ni kawasan yang berdebu. Kalau ia datang dengan satu penampilan yang kelihatan seperti kita kenal, bermaksud dia orang dekat. Okay. Kenapa dikatakan dia orang dekat? Sebab pakaiannya tadi bersih, putih, kan? Dan mukanya, rambutnya, wajahnya, kan, wataknya, kan, seperti orang yang sangat hampir dengan mereka. Okay. Sedangkan mereka belum mengenali pemuda ni. Dan kalau mereka bukan di kalangan yang dikenali, seolah-olah pemuda ni datang dari jauh, kan? Sebab kawasan tersebut adalah kawasan yang mereka sangat kenal. Maksudnya macam itulah, kan? Kita tahu orang-orang sekitar kita, macam katalah member kita datang, so kita kenal lah member kita ni. Tapi kita tengok, ni macam bukan kelas kita je ni, kan? Contoh, alright. Okay. Tapi kalau nak kata dia daripada jauh,
kan? Kawasan yang patutnya berdebu mungkin melekatlah pada tubuh badan dia, baju dia mungkin kelihatan sedikit pudar, rambut dia mungkin ada kesan-kesan daripada pasir, kan? Ataupun dia mungkin kelihatan penat ke, lelah ke, contoh macam tu. Tapi bukan pada pemuda ni. Seolah-olah macam segar, bugar, segak, kacak bergaya, macam itulah katanya. Okey. So bila dia hampir kepada majlis Nabi tadi dan dia terus menghampiri Nabi, seolah-olahnya pula timbul persoalan lain. Nabi kenal ke pemuda ni sampai nampak begitu mesra dan akrab, macam karib sangat. Macam tu. Sedangkan sahabat Nabi lah yang paling dekat dengan Nabi. Maka timbul lagi persoalan lain. Siapakah pemuda ni yang kelihatannya sangat rapat dengan Nabi ni? Okay. Dan malah rapatnya mungkin lebih rapat daripada para sahabat. Lagilah timbul persoalan. Okay. Dan bila dia duduk berhampiran dengan Nabi yang kelihatan begitu mesra tadi, Nabi melayannya seperti sudah lama kenal, sangat kenal. Macam tu. Dia bertanyakan soalan kepada Nabi. Ini ringkasan isi daripada hadis tersebut lah. Bila dia tanya, boleh tak aku terangkan? Boleh tak Nabi terangkan apa maksud iman, Islam dan ihsan? Panjang hadis tu, tapi ni ringkasan lah. Maknanya dia bertanya pada Nabi, boleh tak Nabi terangkan apakah maksud iman, Islam dan ihsan yang ada kaitan dengan topik kita hari ni, iaitu rukun iman dan rukun Islam ni. Cuma nak tambah sikit, Nabi jawab, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. So kadang-kadang ada persoalan juga timbul. Orang yang bertanya boleh jadi lebih mengetahui daripada yang ditanya. Contoh macam apa yang saya buat hari ni, kan? Yang saya tanya, dia kata, okey, tahu tak? Tolong jelaskan pada saya, apakah dia maksud Muslim? Apakah dia asas kepada seorang Muslim? Bagaimana kita boleh katakan kita adalah seorang Muslim? Apa tandanya? Contoh. Persoalan yang simpul kat sini bukanlah bermaksud saya nak mengetahuinya saja, tapi mungkin juga saya dah tahu, cuma saya nak tanya kepada orang lain, adakah kamu tahu juga? Macam tu. Sebab itu Nabi jawab kepada orang bertanya ni. Orang yang bertanya, pemuda ni tadi, lebih mengetahui daripada yang ditanya. Lagilah terkejut sahabat. Kenapa terkejut pula kali ketiga ni? Sebab macam mana orang yang bertanya pada Nabi ni lebih mengetahui tentang perkara yang sepatutnya Nabi lebih tahu, seperti iman, Islam dan ihsan tadi, perkara agama. Siapakah dia? Macam tu. Okey. Mungkin ada yang boleh teka lah. Ada yang dah tahu dah pun jawapan dia. Okay. Dan Nabi pun jawab. Walaupun Nabi permulaannya mengatakan orang yang bertanya tadi lebih mengetahui daripada yang ditanya, Nabi menyambung jawapan. Baiklah. Iman itu apa? Islam itu apa? Dan ihsan itu apa? Nabi jawab. Yang mana hari ini kita dapat tahulah apakah dia itu rukun iman dan apakah dia rukun Islam yang kita senaraikan ni. Mungkin juga ada yang dah siap. Bagus. Mungkin juga yang betul-betul yakin ini memang jawapannya. Ada juga yang mungkin tengah mencari. Dan ada juga yang mungkin copy paste. Dah search awal. It's okay. It's your choice to do it. Dan bukan salah pun copy paste dan search. Okay? As long as when you copy paste and you search, you get the information, you try to understand the content, refreshing what you have learned before. And I repeat, this is so much important, as if your life depending on it. If you miss it out until the last breath of your life that you believe really going to be a next life, we going to feel the wastedness of this life. Later on kita ada bincang sikit, pun termasuk dalam rukun iman. Kenapa kita rasa rugi sangat kalau perkara asas ini kita terlepas pandang sehinggalah ke akhir hayat, nafas terakhir tadi tu, tanpa ada pengetahuan tentang perkara ni. Sangat rugi kita rasa. Okay. Alright. So hadis ini kemudian disambung dengan Nabi pula bertanya sahabat. Selepas pemuda tadi mendapat jawapan daripada Nabi, sebenarnya bukanlah pemuda itu datang untuk
mendapat jawapan semata sahaja. Sebenarnya pemuda itu datang untuk bertanya kepada Nabi supaya Nabi jelaskan jawapan itu kepada sahabat. Sahabat sampai kat kita, hari ni kita tahu maklumat itu. Dan pemuda yang tanya itu, Nabi tanya sahabat, kan, adakah kamu kenal dia? Sahabat kata, of course lah, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, tahukah kamu siapa dia? Kan? Dan sahabat jawab, Allah dan Rasul lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi bagi tahu, dia adalah malaikat Jibril. Kenal malaikat Jibril? Kan? Apa tugas malaikat Jibril? Nanti cari jawapan dia. Yang tahu bagus. Okey. Dan hadis ini juga dikenali sebagai hadis Jibril. Sebab apa? Sebab kehadiran malaikat Jibril secara live. My dearest student, if you think about this one, there's some miracle happen, and this phenomenon seldomly happen. So hadis ni sangat istimewa sebab hadis ini terdapat Jibril dalam dia. Siapakah Jibril? Kita tahu, angel, malaikat. Persoalan dia, pernahkah kita nampak malaikat? Dan nak diberitahu kepada kita betapa sahabat ini dimuliakan sehingga Allah menzahirkan malaikat pada mereka. Adakah rasa keuntungan yang besar apabila manusia boleh melihat malaikat? Soalan kalau saya nak tanya, nak tengok malaikat ke? Dan macam mana kita ini sampai diiktiraf, diberi hadiah, ganjaran boleh nampak malaikat? Soalan seterusnya, nak tengok ke malaikat? Teringin ke? Kan? Agak-agak boleh dapat ke? Logik ke? Okay? Alright. Okay. Kalau ikutkan kan, secara analoginya, kita nak tengok malaikat, kita kena baik macam sahabat. Mungkin kerana kan, kesungguhan dan kejituan yang ditunjukkan para sahabat menelusuri agama ni dengan begitu penuh tumpuan, okey, maka dihadiahkan kehadiran malaikat. Bayangkan kalau kita tengah-tengah sembang, cerita pasal agama, tiba-tiba nampak malaikat. Bukanlah saya kata malaikat datang, tapi ada juga beberapa hadis yang beritahu ada malaikat, cuma kan mungkin kita belum nampak zahirnya lagi. Tapi andai kata kita berusaha keras, kalau Allah nak zahirkan malaikat, kan, mungkin juga kita dengar beberapa cerita orang-orang alim, orang-orang terpilih dapat lihat malaikat. Nak tak kita jadi sebahagian daripada golongan tersebut? So ada banyak perkara yang saya cuba share. I'm going to inform all the thing that I know and I feel is very important to you guys. And I hope you guys take this seriously and feel interest and attractiveness towards what I'm going to say. Okay? So hadis ini jadi asas kepada jawapan kita, apakah dia seorang Muslim tadi, kan? Iaitu rukun iman yang kita tahu dan rukun Islam. Okay, write down. Number 1, kita nak start yang mana dulu? Kita start rukun iman lah. Okay, rukun iman. Kita kata kita start rukun iman. Walaupun ada persoalan, mana datang dulu, Islam dulu ke iman dulu, kan? Dan pelbagai pandangan diberikan. Mana nak datang Islam kalau bukan ada iman? Ada juga hari ini dipersoalkan. Macam mana iman nak datang kalau kita belum Islam? Okeylah, boleh cek balik hadis tu mana datang dulu. Sebenarnya setengah ulama kata mana dulu pun okey, kan? Bukan persoalan mana datang dulu, kan? Contoh macam kita lahir sebagai seorang Islam, adakah kita terus beriman? Mungkin belum lagi. Tetapi secara logiknya sahabat-sahabat beriman dulu, baru kemudian menzahirkan perbuatan Islam. Okay. So kita cerita pasal rukun iman. Senaraikan rukun iman. Yang pertama, believe in Allah. In English we call pillars of iman or faith. Believe in Allah. And then believe in angels. Continue, believe in books.
Number 4, believe in prophets. Number 5, believe in hereafter. And last one, believe in destiny. Okay. Of course, kita dah tahu Melayu dia lah. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikah, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada kiamat, akhirat, dan percaya kepada qada qadar, yakni takdir, takdir tadi. Okay, alright, that's the list down. List down baru level 1 of knowledge. 1 tu level preschool, kan? Saja nak test kanak-kanak, try tanya, kan? Budak yang umur 6 tahun tadika tadi, boleh tak dia jawab soalan, adik tolong senaraikan rukun Islam kat abang kat akak. Kalau dia boleh, maknanya yes, that's their level. Soalan, adakah kita level tu sekarang? Kalau level tu pun kita belum pass lagi, question back to us. Argue balik diri kita, kat mana, sejauh mana pemahaman dan pengetahuan kita tentang agama ni yang kita mengaku kita Muslim. Dan kenapa kena ada pengakuan sebagai Muslim ni? Sebab kita yakin hanya Muslim sahaja yang akan dianugerahkan kejayaan di akhirat nanti, which is granted the heaven if we fail to become a Muslim. We afraid that there is another place for us that we call hellfire. Okay, so beware. Kita pesan pada diri kita lah, termasuk saya sendiri. Okay, alright, continue on the pillars of Islam. Bila Nabi bagi tahu, yang pertama adalah syahadah. Yang orang Melayu dia kata mengucap, tapi yang paling penting ialah adanya syahadah tadi. English terpanggil, write down, witness. Witness ni kalau translate juga kita panggil penyaksian. So syahadah, yang kita sebut syahadah, bermaksud penyaksian, witnessing. Walaupun ada English yang kata creed, pengakuan, boleh jugalah, tapi saya pilih witness sebab you senang nak faham. Number 2, solat, prayer, sembahyang. Of course, semua orang tahu. Ini mungkin mudah sikit. Yang ketiga, puasa, fasting, saum kata Arab. Yang keempat, zakat. Kita pun panggil zakah. Alms, English panggil alms, A-L-M-S, alms. Okay, bunyi dia. So nanti kalau rasa confused, boleh repeat balik recording ni. Number 5, pilgrimage, iaitu menunaikan haji, hajj. Okay, do you get it? I hope you already list it down.